Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab kita. Kita sampai pada bab yang ke-28, bab ma jaa la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis, jangan kembali sekalian kamu selepas daripada aku menjadi kafir, memancung setengah kamu akan leher setengah-setengah yang lain. Baik, kita baca tentang hadis Nabi berpesan kepada kita, jangan selepas baginda wafat orang-orang Islam berbunuh sesama orang Islam, memancung leher sesama orang Islam. Baik, hadis yang kita baca ni insya-Allah adalah hadis yang hasan lagi sahih. An Ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Baik, hadis yang kita baca ini hadis sahih daripada Abdullah bin Abbas, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu kembali selepas daripada aku jangan kembali kamu kemudian daripada aku menjadi kafir, memancung setengah kamu akan leher setengahnya. Baik, ini pesan Nabi, la tarji'u ba'di kuffar. Jangan kamu ni selepas aku dah tak ada nanti kuffara, balik kepada kafir. Yakni yadribu ba'dukum, saling berbukul sama kamu, riqaba ba'din, memancung setengah kamu akan lehernya. Baik, ini pesan Nabi kepada kita orang Islam, jangan duk gaduh sama-sama sampai pada satu tahap berbunuh-bunuhan sesama orang-orang Islam. Ketahuilah wahai saudaraku, telah berlaku antara orang-orang Arab dan lain-lainnya berbunuh-bunuhan selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya berbunuh orang Arab sama orang Arab kerana kembali mereka menjadi kafir murtad, sebagaimana murtadnya Arab yang masyhur selepas daripada wafatnya Nabi. Ini pembunuhan yang pertama berlaku kerana orang-orang Islam menjadi murtad selepas Nabi wafat, yakni di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Golongan ni tak nak bayar zakat. Kereta ni berbunyi AFM 1893 Hyundai Matrix AFM 1893, kereta berbunyi. Okey, cepat selesaikanlah, dah habis bateri. Baik, jadi mereka ini menjadi murtad kerana tidak mau membayar zakat. Mereka kata tak wajib bayar zakat dah selepas Nabi Muhammad wafat. Maka diperintah oleh Abu Bakar untuk bayar, lalu mereka tidak mau membayar, murtad terus. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan karena murtad mereka itu, diperintah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, khalifah Rasulullah, memerangi mereka hingga habis mati, diperangi oleh orang Islam, dan tinggal bakinya kembali masuk Islam. Ini pembunuhan yang pertama. Kerana
orang Islam yang murtad, tidak mau tunduk kepada peraturan Islam selepas Nabi Muhammad wafat. Dan setengah Arab pula yang kedua berpancung-pancungan sama Islam dengan sebab berselisih ijtihad, sebagaimana yang berlaku di antara tentera Sayyidina Ali dan tentera Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Perang pula sama-sama Islam. Seorang menantu Nabi, seorang ipar Nabi, berperang pula, bergaduh pula. Ini yang kedua. Adapun muslimin yang lain daripada Arab berpancung-pancung sama Islam dengan sebab dunia dan berebut kebesaran. Yang tadi masalah murtad, kemudian datang pula bergaduh sebab ijtihad. Lepas-lepas tu tak ada. Dia mari pasal apa? Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi khalifah, nak jadi presiden, nak berebut minyak, nak rebut kuasa. Itulah yang berlaku sesama orang Islam. Sampai bila? Sampai kiamat. Ni yang berlaku ni. Jadi kita tengoklah orang Islam sama-sama orang Islam bergaduh. Jarang kafir dengan kafir bergaduh. Yang bergaduh kafir dengan kafir ni Rusia dengan Ukraine sekarang. Kafir dengan kafir perang. Jarang kita tengok kafir dengan kafir perang. Sebelum ni Islam dengan kafir. Tapi kali ni pelik. Okey. Pasal berebut minyak, berebut saluran gas, berebut kepentingan. Jadi kita tak kena mengena tu sudut campur. Kita pula nak jadi apa? Jurucakap lah, jurnalis lah. Kita ni dia rajin, dia suka hurai. Nu mati dia hurai, siapa bunuh. Ni perang dia mati, perang dia hurai, dia kerja hurai. Tak habis-habis hurai. Tapi tarawih tak buat. Duk hurai sana, hurai sini. Ibadat tak buat. Patutnya kita susah hati. Ya, susah hati dengan ibadat kita ni tak, dia susah hati benda tak kena dengan dia, yang tak ada kaitan dengan dia. Patut susah hati sembahyang tak khusyuk. Aku dah 60 dah, sembahyang tak khusyuk. Duk ingat barang mai. Aku ni sembahyang tak khusyuk, umur dah 60. Duk ingat laki. Tua-tua kita ni duk bergaduh laki bini malu orang. Bukan masa dah nak bergaduh. Bukan masa dah nak bergaduh. Umur dah 60 lebih dah. Fikir mati dah. Bidak duk gaduh. Pasal apa? Tu dia. Patut dah buat persiapan dah. Tak lama dah aku ni. Ni dah bergaduh. Tua-tua pun nak jadi Perdana Menteri. Kalau ikutkan tu, rumah tu dah sebelah kubur dah, nak mengesok masuk dah. Duk cakap lagi tentang dunia. Patut kita susah hati tentang situ. Amalan tak banyak aku ni, zikir tak banyak, baca Quran tak banyak. Patutnya gitu. Fikir masalah kita ni. Tak, dia fikir hak orang tak kena-mengena dengan dia. Baik, kemudian maka sebelum wafat Nabi SAW telah diberinya jaga supaya orang Islam ingat pesan Nabi. An Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika Nabi berada di atas untanya. Nabi berceramah di atas untanya di Jamratul Aqabah di Mina kerana mengerjakan Hajjatul Wada', dan orang-orang beribu-ribu mengelilingi Rasulullah. Dan Nabi berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang, seolah-olah wasiat orang yang nak mati. Dan memang pun telah wafat Nabi tak berapa bulan selepas daripada itu. Ini dipanggil sebagai khutbah al-wada', khutbatul wada', khutbah perpisahan. Maknanya khutbah haji yang terakhir Nabi. Dalam banyak-banyak khutbah itu, antara isinya ialah jangan jadi kafir sekalian kamu selepas daripada wafat aku dengan sebab murtad. Maka jika jadi kafir sekalian kamu, nescaya dipenggal oleh orang-orang Islam akan leher kamu yang murtad itu. Jadi ulama-ulama membicarakan hadis ini dengan pelbagai tafsiran. Pertama, tafsirannya, jangan kembali menjadi kafir sekalian kamu selepas daripada wafatku dengan sebab menghalalkan setengah kamu memenggal dan memerangi orang Islam saudara kamu dengan bukan hak yang diizin oleh Allah. Ini makna yang pertama. Jangan jadi kafir kamu dengan sebab kamu duk penggal sama-sama Islam. Ini ya makna yang pertama. Seolah-olah jadi macam kafir tu, sama-sama Islam gaduh, perang sama-sama Islam. Yang kedua, makna hadis ni yang kedua apa faham dia? Jangan jadi sekalian kamu seperti perangai orang kafir selepas daripada wafatku, tiada berbelas kasihan sama-sama Islam dan tiada mengambil peduli hak-hak mereka. Maka apabila jadi perangai kamu seperti perangai kafir, nescaya berpancung-pancung leher kamu dengan setengahnya, maka jadilah kebinasaan antara kamu. Itu faham kedua. Jangan jadi seperti orang kafir, berbunuh-bunuh sesama Islam. Ini pesan yang pertama. Jangan kita ni buat zalim pada orang Islam, bunuh. Yang kedua, jangan sama-sama kita ni perangai macam orang kafir, sama-sama sendiri nak bergaduh. Dan yang lagi tiga tadi diterangkan dalam kitab Syarah Muslim Abwabul Iman, iaitu jangan kamu menjadi kafir selepas aku mati, nanti kamu dipenggal oleh orang-orang Islam. Jadi banyak makna tentang hadis ni. Ada tiga yang disebutkan dalam huraian ni, dan banyak lagi dalam huraian yang lain dalam kitab Syarah Muslim pada bab al-iman. Jadi pertama Nabi pesan, jangan kita ini berbunuh sesama kita, berpancung-pancung sama-sama kita. Dua, jangan jadi zalim pada orang Islam, membunuh orang-orang Islam sedangkan kamu ada kuasa, patut kamu bagi hak mereka, kamu bunuh mereka pula. Yang ketiga, maksudnya ialah jangan murtad. Hukum kepada orang murtad ialah pancung lehernya. Ya, zaman sekarang banyak ada orang Islam yang murtad. Dia timbulkan banyak isu supaya tenggelam isu yang penting. Ulang balik, manusia di Malaysia ni paling mudah dilarikan daripada isu penting, the main issue. Dia larikan dengan mewujudkan cerita-cerita yang viral, maka isu yang utama dilupakan. Apa isu utama? Orang Islam murtad, gerakan memurtadkan orang Islam, sampai boleh tubuh kelab orang Islam yang murtad, buat Facebook, mencari ahli-ahli baru,
Ini isu besar, tapi tenggelam dengan isu makcik pergi serang 7E. Maka orang Melayu pun cerita pasal mulut makcik ni yang serang 7E, yang tiru orang OKU. Dia nak mengalihkan isu lain. Ada isu yang besar, pembunuhan, penderaan pada budak kecil, tak ada tindakan apa lagi pun. Maka nak bagi orang lupa, dia timbulkan isu profesor hina orang, hina B apa nama atau. Maka siang malam kita dah cakap yang tu lah, menghina lah apalah. Ayah awak kerja apa? Tu, cara soal tu. Mak awak ada? Tu soal. Maka siang malam pagi petang duk cerita bab Prof. Isu utamanya orang lupa. Ni perangai kita ni akan dibawa oleh media. Media akan mengubah sesuatu benda yang berlaku, yang penting, yang sepatutnya dibincangkan. Maka dia kalih isu. Maka kita, lepas ni apa pula isu dia? Tak tahu. Mula-mula hari tu makcik 7E, lepas tu Profesor Pak, lepas ni apa pula? Dia akan memviralkan satu-satu. Tujuan dia orang kita akan buat macam dulu lah, kalau cerita ular sawah je bulan tu. Ular sawah telan kambing, ular sawah telan lembu, ular sawah telan orang. Ceritanya ialah ular sawah ya. Dan kita dibawa pada benda-benda media. Okey, jadi ingat kepada benda yang asas. Saya sebut dulu, kita terasa bila orang hina golongan B40, padahal kita pun tak tahu B40 tu benda tampak. Islam dia tak tetapkan kelas. Siapa yang tetapkan kelas ni? B40 lah, B52 lah, T20 lah. Siapa yang tetapkan? Kita membiasakan diri kita dikelas-kelaskan. Kita dulu tak setuju dengan kasta India, Paria lah apa, kita tak setuju. Ini tak pasal apa kita pula membiarkan diri kita dikastakan. Kamu golongan B40, kamu golongan B20, kamu golongan T20. Siapa yang Islam tak ada buat macam tu. Islam tak ada dia nak membeza-bezakan sistem manusia ni. Ni sistem macam ni orang ni macam ni orang ni macam ni. Tak ada. Tapi kita yang merelakan diri kita tu dikelas-kelaskan. Padahal Islam ni dia merdeka. Dia ada dua, miskin kaya, sudah. Hak kaya bantu miskin, selesai masalah. Bayar zakat. Ini B sana, B42 lah, macam terbang ni coba. Yang duk bom Hiroshima Nagasaki tu B42. Kalau terbang B42 ni B40 ni B apa pula. Baik, bab yang ke-29. Bab ma jaa takunu fitnatul qa'idi fiha khairun minal qa'im. Baik, rancangan kita pada pagi ini dibawakan kepada tuan-tuan oleh Olive Tin, dan mereka membawakan kepada kita produk yang baru, iaitu susu ajwa. Ni ya. Jadi seperti mana kebaikan bulan Ramadan, kita melakukan amalan sunat di siang hari, sedekah lah, bertadarus lah, solat tarawih di sebelah malam, dan apatah lagi puasa wajib di sebelah siang. Jadi di antara yang dituntut ialah berbuka dengan buah kurma. Okey, dan kurma ni ada 4-5 yang terbaik. Yang pertama ajwa. Ni yang terbaik ni ajwa ni. Okey, paling bagus sekali. Kemudian ada kurma Majtul, yang besar tu nama dia Majtul. Ada yang dipanggil sebagai Safawi, yang warna orange sikit. Yang ketiganya dipanggil sebagai Maryami, ini kurma. Dan yang kelima kita panggil Rutab. Jadi 5 ni yang terkenal. Nombor 1 ialah kurma ajwa. Maka saya tengok tadi
produk terbaru MZ ni dia gabungkan di antara kurma ajwa dan habatus sauda. Jadi insya-Allah ya, untuk memberi tenaga pada tubuh badan, kaya dengan antioksidan, meningkatkan daya ingatan. Jadi insya-Allah ini tuan-tuan, ini adalah produk yang baru sekali yang tidak ada gula. Ya, seperti mana yang tuan-tuan tahu, MZ tidak ada produk berasaskan gula putih dalamnya. Dan saya pun tak suka dengan gula putih. Elok, tidak ada gula putih dalam produk mereka. Ni tuan-tuan boleh beli 5 olive tin ini olive tin ni 5 akan diberikan percuma. Okey, percuma ni 5 berapa ya tu, Nabi tanya depa, cakap dalam Facebook kena ban lagi kan. Jadi tanya tuan-tuan boleh dapatkan di MZ Holding, nombor telefonnya 019 546 6313. 019 546 6313. Baik, terima kasih kepada MZ Holding dari Sungai Petani yang bawakan rancangan kita. Baik, kita lihat hadis yang kedua. Bab ma jaa takunu fitnatul qa'idi fiha khairum minal qa'im. Bab yang datang ia pada menyatakan menjadi satu fitnah, orang yang duduk pada masanya itu lebih baik daripada berdiri. Akan berlaku fitnah pada satu saat, satu zaman, fitnah merata-rata. Maka bila berlaku fitnah itu, kata Nabi, duduk, jangan berdiri bercampur dengan orang yang terlibat dengan fitnah. Duduk diam-diam, buat kebun ke, bela kambing ke, duduk pondok ke, main duduk dalam gua ke, duduk dalam rumah ke, jangan join sekali dengan fitnah-fitnah itu. Ini hadis yang Nabi pesan pada kita. An Sa'id bin Abi Waqqas qala, tak baca pun. An Sa'd bin Abi Waqqas qala, Inda fitnati Utsman bin Affan, Ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innaha satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im, wal qa'im khairum minal mashi, wal mashi khairum minas sa'i. Qala afara'aita in dakhala alayya baiti wa basata yadahu ilayya liyaqtulani, qala kun kabni Adam. Baik, hadis yang kita baca adalah hadis hasan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, di antara orang yang paling awal memeluk Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang kaya. Bila dia sakit, Nabi ziarah dia nak bagi keseluruhan harta dia, sebab dia ada anak seorang perempuan. Nabi kata jangan banyak, dia kata kamu ada anak. Dia kata kalau gitu separuh dia kata dia nak wasiat nak bagi ke orang, jangan, separuh pun banyak. Kalau gitu 1/3 pun banyak, tapi boleh berwasiat, jangan lebih daripada itu. Itu yang timbulnya wasiat tu kepada orang yang tak layak dapat pusaka, tak boleh lebih daripada 1/3. Kisahnya diambil daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu dia sakit, dia nak bagi semua harta dia wasiat. Nabi kata banyak sangat, separuh. Dia kata kalau gitu separuh banyak. Ingat anak ni, 1/3. Okey, ingat harta yang kita tinggal pada anak kita pun kita dapat pahala. Jangan kata harta wakaf tu saja dapat pahala. Meninggalkan anak dalam keadaan berharta supaya tidak meminta-minta, itu mulia.
Mulia tu. Anak dapat, kita duk fikir laki kita dapat lagi menikah lain, duk fikir mati dah, duk fikir nak menikah lagi, apa kejadah kita ni. Lantaklah dia nak menikah dengan siapa pun. Kita dah nak mati pun duk fikir lagi, hang saya tinggal esok lagi hang menikah lain pada muka hang. Baik yang bagi nona hak laki ni susah lah hidup selama 30 tahun kahwin, laki dia lah duk tanggung dia. Apa salahnya kalau kita mati, suami kita dapat pusaka kita pun salah. Selama ni 40 tahun dia duk tanggung kita, bukan setakat tanggung makan minum, tanggung macam-macam, pendek bengkok badan. Tapi bila kita ni sakit nak mati, mai penasihat 25%. Baik hang bagi ke anak hang, baik hang bagi ke ni, esok laki hang dapat, hang mati so dia nikah baru fi barakah pula dia juga. Ni nama dia penasihat 25%. Apa masalahnya harta tu dapat kat suami, dapat pahala juga. Okey, ingat kita ni habis-habis duk takut, dah mati dalam kubur pun duk teringat lagi nikah lain. Tunggulah dia mati, aku cekik dia pula lah. Dalam kubur sama kubur pun nak cekik lagi ni. Lantaklah dia nak nikah dengan siapa pun. Tengok menikah dengan kawan kita, oh duduk dalam kubur marah. Oh patutlah kemarin main rumah dia. Oh patutlah. Contohlah macam apa jealousnya kita ni, apa beta tu. Okey, kita sendiri mempunyai perasaan negatif tentang suami kita, tentang isteri kita. Ya, kadang-kadang kita fikir pula lagi lah aku mati, bini aku menikah dengan orang lain pula. Bukan isteri kamu dah, kamu dah duduk alam lain, dia alam lain. Janji tahu, jangan kahwin lain tahu kalau saya mati. Lah. Kalau janji ustaz nak kena taat tak payah taat janji dalam bab tu. Jangan kok dia pula main campur pula. Hang dah janji dengan adik aku tak nak nikah lain kalau dia mati. Pasal apa hang nak nikah lain? Benda yang nak dibuat tu bukan salah. Dulu aku nak ambil hati dia, aku janjilah. Tu yang aku dia dah mati, dia tak tahu apa dah. Tak, kemarin aku mimpi dia, kau pergi marah kat tu. Tu yang aku mari ni. Kalau hang nak nikah pun dengan aku lah. Oh sudah. Rupanya kau dia nak kat bekas adik ipar, bukannya adik dia hak mimpi. Baik. Kemudian kata dia, pada waktu fitnah Uthman bin Affan, aku naik saksi bahawasanya Nabi SAW bersabda bahawasanya akan jadi fitnah orang yang duduk padanya lebih baik daripada berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada berlari. Maka apakah kau fikirkan jika masuk atasku rumahku dan menyorong tangannya kepadaku membunuhku, apa aku nak buat? Maka sabda Nabi, jadilah kamu seperti anak Adam. Ini hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dia teringat kisah Uthman bin Affan, orang bunuh Uthman. Uthman ni menantu Rasulullah, Sayyidina Uthman ni menikah dengan dua anak Rasulullah. Meninggal seorang, Nabi menikah dengan seorang lagi pula, salin tikah. Sayyidina Uthman ni menikah lagi seorang dengan anak Nabi juga. Jadi Sayyidina Uthman ni menantu dua kali. Ya, hak kedua pun mati juga. Nabi kata, kalau aku ada anak hak lain, aku bagi kamu nikah dengan aku. Tapi aku tak ada anak. Nak cerita apa? Terlalu baiknya Sayyidina Uthman. Jadi kalau sekarang anak kita mati, menantu kita datang jumpa kita, mak, kalau boleh saya nak ambil adik ni pula, mak. Agak-agak mak bagi. Kalau baik bagi tak. Tapi orang ramai tak mau bagi lah. Tak mau, hari tu pun papa nikah raya pun tak balik. Papa nikah marah anak aku.
Sepak anak aku pun tak nak sepak, sepak. Ni hang nak minta adik dia pula tak dapat zai. Kan dulu hang jadi menantu pun hantu. Aku pergi rumah hang buat com je tak bercakap. Tahu com? Muncung bibir. Mari rumah dia com, duk tengok TV. Salam pun tak. Ni dah mati anak aku seorang, kau minta anak aku hak lagi seorang bawa BSPM tak bagilah aku. Dia nak mengaji. Esok dapat kat hang duk com kat aku, tak mau. Okey, kadang-kadang pergi rumah menantu dia tak bercakap. Kita baru sampai dia start motor belah. Selisih kat pintu pagar. Bukannya panggil masuk. Tanya pula, mak bila nak balik? Masuklah rumah benda ni. Tanyalah bila nak balik. Ni nama dia menantu hantu. Menantu hak bagus balik kampung, kereta kosong. Mak siap, jom pergi rumah saya. Mak dah lama tak main rumah saya. Tu menantu baik pula dah. Okey, menantu baik pula. Oh, bawa pergi Kuala Lumpur, pergi KLCC, pergi zoo, tengok rimau. Orang tak ada dia tolak mak dia masuk kandang rimau. Baik. Jadi Saidina Osman ni baik, dia jadi khalifah. Baik, orang baik, mukaya yang baik. Jadi orang bunuh dia. Tengah dia duk baca Quran. Orang naik tingkat atas, orang pancung dia, bunuh dia, tikam dia. Waktu tu dia tua dah 80 lebih lah. Waktu datang puak-puak bunuh dia ni, dia tak lawan apa, dia duduk diam. Yang tahan dia daripada dibunuh isteri dia. Isteri dia nama Nailah. Isteri dia tahan pedang ni, jangan main kena tikam lelaki dia. Putih jari-jari isteri dia. Ni nama isteri dia Nailah. Okey, orang Melayu ambil Naila, buh nama Bah Express. Ingat Bah nama Express lu, Naila. Tiap-tiap hari aksiden, lalat tak naik lah. Bah nama dia Naila. Tiap-tiap hari orang naik, tiap-tiap hari aksiden, lalat tutup, tukar lain, tak naik lah. Ni nama ni Nailah. Jarang orang kita buat nama Nailah. Jadi hak mana nak buat dapat cucu ni, buat nama Nailah. Sanggup jaga laki dia, tahan laki dia. Habis tu takkan sahabat-sahabat lain biak dia, Ustaz. Sahabat lain jaga di bawah. Saidina Ali jaga, anak Saidina Ali jaga. Depa ni masuk rumah Saidina Osman melalui bumbung rumah orang sebelah. Lompat pada bumbung rumah Saidina Osman, bunuh dia. Maka bila mati Saidina Osman tu, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia cerita Nabi ada pesan pada kita dulu, bila fitnah sama-sama Islam berlaku, jangan campur. Duduk lagi baik daripada diri saja lebih baik daripada berjalan. Berjalan tu lebih baik daripada berlari. Maknanya join sekali. Maka sahabat-sahabat Saidina Sa'ad bernama bin Abbas bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka masuk dalam rumah aku, apa aku nak buat?" "Kun, jadilah kamu kabni Adam, seperti anak Nabi Adam." Siapa anak Nabi Adam? Qabil dan Habil. Bila nak dibunuh, dia biar, dia tak lawan. Bunuh tak apa, mati. Nama kata aku nak gaduh dengan kamu, tak. Kamu nak bunuh aku, bunuhlah. Siap buka baju, tikamlah mana kamu nak tikam. Sampai tahap macam tu Islam tak bagi bergaduh.
Aku takkan bertikam dengan kamu jadi jebat dengan tuah. Nak tikam. Aku tak melawan. Ini anak-anak Adam. Ketahuilah wahai saudaraku, telah berkata ulama, sah makna fitnah di sini ialah fitnah yang khusus, dan sah pula makna mana-mana fitnah. Baik, apa makna fitnah? Jumpa anak apa cik? Jumpa nak, duk selak-selak aku tak jumpa. Okey, muka surat 143. Pak cik nak. Kita tak jumpa, habis kelas tak jumpa. Puasa jumpa. Lu tengok-tengok orang jumpa tak? Jumpa tak? Baik. Fitnah ni apa maksud? Fitnah nombor 1, tuduh orang. Apa tahu tak? Som tu dah menikah lain tau. Senyap-senyap je kat som nikah. Ya ke? Nam harakat tu. Padahal kat som tak menikah pun. Itu nama dia fitnah. Tu fitnah nombor 1 yang kita faham umum balwa. Umum balwa faham fitnah macam tu lah. Mana som dapat duit beli kereta baru, tikam nombor. Hari tu aku tengok dia beratok tikam. Tu betul yang nampak? Ya, aku nampak. Padahal Kak Som ingatkan tu pejabat pos. Dia pun beratur sekali. Jenis mata kelabu. Tengok orang beratur, dia beratur. Nak beli stamp je. Orang lalu, orang nampak dia. Som tikam nombor. Beli. Itu nama fitnah. 1. Fitnah yang kedua maknanya maksiat. Itu fitnah. Okey, maksiat. Yang ketiga, fitnah maknanya apa? Perang, bergaduh. Itu dipanggil fitnah. Peperangan, pergaduhan, pertikaian. Fitnah ya. Yang keempat, fitnah tu ialah sebarang jenis perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Okey, yang mengundang orang untuk berbuat dosa, maka dia juga dipanggil sebagai fitnah. Yang kelima, fitnah itu ialah syirik. Sebab itu ada ayat dalam Quran sebut wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah apa? Syirik. Menduakan Tuhan. Itu maksud fitnah. Bukan maksud hadis ayat tu. Kita tuduh Kak Som nikah dua tu ustaz. Tuduh Kak Som nikah dua. Ustaz lagi besar daripada membunuh tau. Tak. Dalam ayat tu fitnah di situ ialah syirik pada Allah. Menduakan Tuhan. Membodohkan Tuhan. Okey? Boleh faham mana syirik. Dia banyak makna. Bukan satu je makna fitnah ni. Salah satunya ialah perbuatan-perbuatan syirik. Baik. Tak habis cerita lagi. Baru 5. Yang keenam ialah ujian. Yang ni fitnah ujian. Anak, harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Anak-anak kamu, harta-harta kamu adalah ujian untuk kamu. Sebab tu ada anak yang baik, ada anak yang tak apa nak baik. Hak baik pun ujian ke? Anak kita baik semua, nak orang baik. Okey, ujian juga. Nak tengok kita riak ke tak riak. Okey. Kadang anak dia semua bagus, semua mak pak pula. Tak tanya, mak pak duk kita. Itulah yang sulung tu lah ni kerja doktor lah. Hak nombor 2 tu farmasi. Saja-saja buat-buat pejam mata nak cerita ke orang. Orang tak tanya apa. Nombor 3 tu engineer no, kat Singapura.
Hak nombor 4 duduk di Australia. Nikah dengan apa? Arkitek kan ada, aku tak buat happen. Sudah. Okay. Dia duk cerita. Ada pula hak jahat. Hak jahat dia tak cerita. Hak nombor 1 tu lah milah lah wa ijazah kat Jara Tepin. Nombor 2 tu lah master lah kat Kajang. Hospital Kajang kan? Dah menjara Kajang. Hak nombor 3 ni tahanan dalam rumah, sosma lah apalah. Ada tak cerita macam tu? Taubat lah tak cerita. Hak nombor 4 isyak dadah lah. Kan dah kerja apa, duduk di rumah isyak dadah. Yang tu baguslah, tak berjalan mana, duduk di rumah ya. Tak berjalan pun tak larat dadah. Hak nombor 5 tu meragut lah. Itulah duk tanggung kami pun. Ada rezeki lebih dapat lah. Kalau rezeki lebih dapat 4-5 beg tangan mak beli rumah. Saya tolong kira duit. Jarang mak bodoh macam tu. Jadi anak-anak ni fitnah. Dan harta juga fitnah. Harta kita juga ni fitnah juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, la tublawunna fi anfusikum. Diri kamu pun ujian juga. Fitnah tu makna ujian pada diri kamu pun, kata Allah. La tublawunna fi anfusikum. Kamu akan diuji dengan diri kamu. Sebab tu ada orang yang diuji dengan sehat, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan cantik, ada yang diuji dengan cacat, ada yang diuji tak nampak tua. Tak nampak tua, muda. Rajinikan tu kat Som 70 film belakang hero nampak muda. Sepa ni taman ni. Ada nampak tua pula. Allah uji dia umur 16 tahun tapi nampak macam 61. Dia ada jenis penyakit. Ada yang tak tinggi-tinggi dah. Okey, dia penyakit macam-macam. Jadi semuanya bentuk ini dipanggil sebagai ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan maksud di sini maksus fitnah, yang maksus maksudnya apa? Bergaduh sama-sama Islam dengan join. Ataupun boleh masuk juga mana-mana barang fitnah. Jangan kamu join dengan mana-mana fitnah. Benda-benda maksiat jangan join. Aku tak campur. Tak campur. Tapi saya diarahkan bertugas. Saya diarahkan siapa yang tak ambil tak boleh masuk masjid. Itu tugas saya. Tugas tu bercanggah dengan syarak. Habis tu apa nak buat? Terus buat, terus tugas PMC. PMC saya cuti, tak boleh tugas. Besok nak jawab apa orang yang kau larang sembahyang Jumaat tu akan dakwa kau di hari kiamat. Yang suruh kau tu berlepas tangan. Yang suruh tu akan berlepas tangan di hari kiamat. Hang tak ada akal kan, macam apa hang tak guna otak hang, dia cakap macam tu pula. Di dunia ni kita nak dapat allowance RM9 1 jam ni. Duduk tengah-tengah panas lah kita ni, duduk tahan orang. Orang nak semayang makcik oi. Yang gelap malam hang tak tahan. Justin Bieber nak datang hang tak tahan. Hak nak semayang, nak letakkan dahi di tanah ni hang tahan. Nak letakkan dahi pada tempat paling rendah, lebih rendah daripada punggung dia, untuk Allah, kamu halang. Tak boleh. Takutlah pada Allah. Itu dipanggil fitnah. Maka kata Nabi, jangan campur. Aku tak mau terlibat. Sebab tu ada orang yang berhenti kerja sebab disuruh buat benda haram. Dia tak mau campur. Dia kata, Ustaz, saya tiap-tiap hari duk cerita bab rasuah, orang offer rasuah lah. Rasuah saja ni, kawan-kawan saya beramai rasuah saya. Sebab bila saya nak tahan, Ustaz, saya takut saya tak tahan, saya berhenti. Lah bisnes apa? Saya meniaga air kelapa tepi jalan, Ustaz. Lagi senang hati. Niaga air kelapa. Sudah. Rasuah apa pun tak ada, duduk diam tu.
Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada rezeki, air kelapa tu saya minum. Saya meniaga durian je ustaz. Lagi senang hidup dia daripada duk terlibat dengan benda haram. Itu nama dia mengelakkan diri daripada fitnah. Macam tu. Ataupun saya ni kerja juru make up, juru andam. Tak mau dah, aku tak mau campur lah benda-benda ni lah, aku tak mau lah. Tu saya campur. Saya ni kerja fotografer ustaz. Duk ambil gambar orang. Ambil gambar tutup tak apa, tapi ambil gambar buka aurat. Gambar hang pegang isteri dia pula, suruh pusing lagu ni, pusing lagu ni. Nak gambar yang menarik, nak gambar yang macam-macam lah. Tak payahlah, saya tak mau ustaz. Saya ambil gambar orang buat tahlil ustaz. Gambar makcik buat tahlil saya ambil. Tapi gambar hak pakai seksi, isteri dia pakai seksi hari menikah, saya tak mau ustaz, dosa. Nabi pesan pada kita, jangan campur. Jangan campur. Ni bulan Ramadan, pukul 10 order nasi. Kita pula jadi driver, rider, pergi hantar makanan kat dia. Nasi goreng pukul 10 order, nasi kandar, ayam sotong 2 ketui, ayam rempah 1, papadom 2, pergi hantar. Berkat ke hidup kita pergi bagi makan orang tak puasa. Jangan campur. Aku tak mau, buat cara lain. Sebab besok orang yang ditanya oleh Allah ni, dia macam kapal yang pecah di laut. Bila kapal kita pecah di laut, kena gelombang, kita pun jatuh dalam laut. Kita nak selamatkan diri kita je lah. Kita cari kayu, cari tong, cari plastik, cari apa, cari apa pun, janji aku tak lemas. Kadang-kadang kita cari kain orang, kita cari kaki orang. Kita nak bangun ke atas, kita tarik kaki dia, dengan dia pun tenggelam sekali. Kena pula makcik tu rambut panjang, dengan rambut dia pun kita tarik, janji aku tak lemah. Begitulah bandingan di hari kiamat. Janji aku tak masuk neraka, aku salahkan orang sana, aku salahkan orang sini. Kenapa hang tak puasa? Dia kata memanglah saya memang nak puasa, tapi benda senang dapat. Saya order je, tengok dia hantar, jadi saya bayar je lah. Jadi bukan salah saya, salah dia lah hantar. Cuba dia tak hantar, saya tak ada makan, saya tetap puasa. Memanglah saya order, tapi kalau dia tak hantar, saya tak makan. Saya makan tu sebab dia hantar. Tapi kamu yang order, memanglah saya order, tapi dia hantar. Cuma dia tak hantar, takkan dia tak tahu saya Islam? Pasal apa dia hantar? Grab kata, apa pula, dan kau order, aku hantar lah. Kalau kau tak order, aku tak hantar. Yang kau hantar buat apa? Pasal kau lah aku tak puasa. Salahkan aku pula. Begitulah di hari kiamat. Hang salah aku salah hang. Macam kita suami isteri. Allah tanya pasal apa sidai kain berkemban. Suami tak tegur. Suami kata, aku nak tegur apa, aku tengah hutang getah. Mana aku tahu hang berkemban tak berkemban. Hari tu tengok abang biak ya, masa hari hujan nak turun tu, lebat tu, saya berlari pergi yang kat kain, abang diam je. Diamlah pasal hujan. Tak kira kalau lambat pakai tudung pun semua basah lah baju tu. Ingatkan abang bagilah, mana saya tahu. Bergaduh pula dah. Suami isteri pun saling dakwi di hari kiamat. Mak bapak dakwi dengan anak-anak di hari kiamat. Jadi agak-agak kita dengan suami kita ni, apa yang kita nak dakwi?
Saya fikir tengok. Masa tengah hidup ni tak apa lah. I love you, you love me. Tunggu kiamat besok, baru tahu love kan love. Masa tu masing-masing zakat tak bayar, barang mah tak bayar. Kenapa tak bayar zakat? Suami tak suruh pun. Suami kata, apa aku nak suruh pula, hang punya, hang kira sendirilah. Mana saya tahu timbang kilo tak ada rumah. Masing-masing nak salahkan. Masya Allah. Lagi banyak urusan kita dalam dunia, lagi banyak soal bicara kita. Lagi banyak harta benda dalam dunia, lagi banyak soalan di hari kiamat. Jenuh menjawab kita. Baju berapa lai, tudung berapa lai, harta berapa geran, duit berapa kepui, semua disoal. Baik, maka dan dikehendaki dengan fitnah di sini ialah berbunuh-bunuhan, berpancung-pancungan dan berperang sama-sama Islam. Dalam hadis ini cerita tentang bergaduh sama-sama Islam. Ini fitnah yang dimaksudkan dalam hadis yang kita baca. Maka telah masyhur awal-awal fitnah berbunuh-bunuhan turun ke atas orang Islam ialah fitnah berbunuh-bunuhan dan berperang kerana kematian Sayyidina Uthman bin Affan yang disembelih oleh beberapa orang jahat yang datang daripada negeri Mesir. Dalam pelajaran kita masalah 3 juzuk yang ke-15 dahulu, datang pemberontak daripada Mesir bunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni siapa? 10 orang yang dijamin syurga, 10 orang yang pasti masuk syurga pun orang bunuh. Jadi kita ni pasti syurga kan? Kalau gitu apa yang kita nak harapkan? Kalau orang buat jahat pada kita, biasa. Tak adalah apa yang orang kecil hati, orang terasa sangat dengan opah cik tu. Apa ya Allah, apa salah si opah cik tu? Itu bahasa kita. Opah cik bukan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun orang bunuh. Setakat kita orang fitnah biasa. Sayyidina Uthman lah yang menulis Quran, membanyakkan Quran, sampai nama dia letak pada Quran kita tu resam Uthmani. Dia punya tu. Hasil kerja dia membanyakkan Quran, tulis pula resam tu resam Uthmani. Sampai sekarang dapat pahala. Dia ada ladang kurma dia. Sampai sekarang ladang kurma dia ada. Wakaf beribu tahun, pahala masih berjalan. Punya banyaknya pahala Sayyidina Uthman. Macam tu pun orang bunuh. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan ni kalau kena sihir, biasa. Kalau tuan-tuan ni kena santau, biasa. Kalau kita ni kena bunuh, biasa. Nabi pun orang bunuh. Apa kita nak heran Sayyidina Uthman dibunuh? Nabi pun dibunuh. Nabi Zakaria pun dibunuh. Apa salah kita? Okey, jadi kita lihat di sini. Manusia ni dia akan kira baik, dia akan kira jahat. Hak jahat pun dia bunuh, hak baik pun dia bunuh. Kalau hati dah dirasuk setan. Baik, hingga jadi haru birunya pada masa itu, tiada tahu siapa yang merombak, dan berlaku kekal fitnah itu selapih kepada selapih Khalifah Rasulullah. Bermula daripada fitnah itulah berlakunya permusuhan, pergaduhan, peperangan selepas kematian Sayyidina Uthman. Allahu Akbar. Fitnah ni dia merebak. Dia merebak. Itu zaman tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada Facebook, tak ada TikTok. Bayangkan sekarang fitnah
dengan media sosial yang cepat merebak, macam-macam boleh sampai. Allahu Akbar. Maka sebelum wafat Nabi SAW telah dapat khabar beberapa orang sahabatnya akan berlaku fitnah selepas daripada wafat, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi an Sa'di bin Abi Waqqas qala inda fitnati Utsman bin Affan asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu fitnatunil qa'id fiha khairun minal qa'im. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas telah berkata pada waktu fitnah yang berlaku kepada Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah Rasulullah yang ketiga, aku bersaksi bahawasanya Nabi pernah bersabda akan hal ini akan berlaku kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sabda Nabi, akan berlaku satu fitnah yang besar dan huru-hara yang tiada bandingnya. Bermula orang yang duduk pada masa berlaku fitnah lebih baik daripada berdiri. Ni dia. Okey. Nabi dah pesan kepada kita dah. Fitnah ni sampai kiamat. Perang sama-sama Islam, menghina Al-Quran. Kita duk terasa orang menghina B40, tapi kita tak terasa orang menghina Rasulullah. Kita ni ada rukun iman, percaya pada Allah, kita tak boleh syirik. Allah ni menciptakan sekalian alam. Tiba-tiba kita kata Allah ni tak tahu, Allah ni bodoh, murtad kita. Kita boleh kata Allah tak tahu, padahal alam ni dia yang buat. Tak tahu tak mana. Percaya kepada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab. Percaya pada Quran ni Abang Din. Satu ayat saja kita tolak daripada Quran tu, rosak amalan kita. Satu saja amalan, satu ayat saja yang kita tolak. Kita tolak hukum hudud. Kita kata hudud ni tak sesuai. Hudud tu duduk di mana? Hudud tu ada dalam Quran. Jadi hukum tu tak sesuai. Sebab kita berbilang bangsa, tak sesuai lah. Lagipun kita dah macam moden kan. Kalau zaman Nabi mungkinlah sesuai kan, zaman sekarang tak sesuai. Jadi hukum hudud tu duduk di mana? Dalam Quran. Jadi kau kata hukum dalam Quran tu tak sesuai lah. Siapa yang nurunkan Quran? Allah. Maknanya Allah bodoh lah. Dia menurunkan satu hukum yang tak sesuai dengan kita. Apa hukum dia? Kau kata Allah bodoh. Kau pandai pada Tuhan lagi. Ini yang orang tak nampak tu, syirik. Dia tolak hukum hudud. Potong tangan biasa, habis kita makan sup tangan. Tolak semua orang hudung tangan, macam mana nak maju? Potong tangan. Kita ada cara lain lebih bagus. Kita masuk penjara. Duduk penjara tu kita bagi latihan menjahit, buat roti apa semua. Nanti dia keluar, bolehlah dia buka jahit, dia buat roti. Tapi kalau kita potong tangan dia nak meniaga roti apa? Maknanya hukuman penjara tu lagi bagus lah. Ini yang kita kena tengok. Inilah nama dia Islam yang terkini. Yang tu Islam lapuk. Sudah. Maknanya kita menganggap Quran tu tak sesuai. Quran tu bukan tok kita yang buat. Kalau tok kita buat, boleh kita kata tak sesuai. Yang buat tu Allah yang sekalian alam, Tuhan. Kau dah anggap Tuhan bodoh, kau syirik pada Tuhan. Yang kedua,
Hudud tu ada di mana? Ada dalam Quran. Tak sesuai zaman sekarang ni hudud? Tak. So bila tak sesuai, kita kena ada satu lagi kitab yang baru, yang untuk sesuai dengan kita pada zaman sekarang. Perlukan kitab baru, memerlukan Nabi baru. Maka kau dah tak percaya pada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kau tak percaya pada Nabi, sedangkan percaya pada Nabi itu rukun iman. Oi, bukan kecil anak tu. Bila kau kata hukum tu tak sesuai, maknanya kita perlukan Nabi baru yang bawa ajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. So kau tak percaya pada Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup pada segala nabi. Tak percaya pula pada Rasul pula. Tadi tak percaya pada Allah, tak percaya pada kitab, tak percaya pada Rasul pula. Bahaya ni tuan-tuan. Alhamdulillah lah ustaz, makcik percaya hukum hudud. Hudud tu boleh selesai masalah. Makcik beli kereta, alhamdulillah lah. Tapi hutang bank mana? Bank ni lah. Pinjaman Islam ke? Pembiayaan Islam ke? Tak ada, biasa ya ustaz, senang. Sama ya ustaz, Islam tak Islam pun. Oi, hang percaya pada hukum hudud, hang percaya riba pula lah. Tadi hang kata hang percaya hukum hudud, tapi kamu ambil pula bisnes berasaskan riba. Pinjam duit along pula. ALONG, along. Bayar RM55 sehari. Pasal nak menegak air tebu tepi jalan. Bukankah Allah mengharamkan riba? Kenapa kamu pinjam secara riba? Makcik tak ada riba-riba ustaz. Makcik alhamdulillah, syukur pada Allah, tak ada yang pinjam-pinjam. Tak ada ustaz. Pasal Quran kata haram. Alhamdulillah. Suami makcik sihat? Sihat. Dengar cerita dia nak menikah lain, buat potong kan. Makcik terima hudud, makcik terima hukum riba, makcik tak terima hukum poligami. Bukankah benda tu diharuskan dalam syarak? Ada hukum dalam Quran. Kalau suami makcik menikah, makcik nak buat apa? Makcik sembur dia dengan asid, dengan betina garik tu pun makcik sembur muka dia dengan. Kenapa ya makcik nak tabur cuka kat muka dia? Atau rabah lelaki orang hajar je betina. Bukankah mereka dah kahwin? Itu jodoh untuk suami. Yelah, kalau dia tak mencari, tak ada yang jodoh. Tapi mereka tu dah dapat. Dan benda tu pun diharuskan syarak. Syarak tak marah, kata dia. Makcik tolak pula satu ayat dalam Quran. Banyak. Hak ni banyak. Hukum hudud angguk terima, hukum riba saya terima, hukum anak yatim saya terima, hukum poligami tak mau terima. Habis kita puasa, tak ada pahala. Macam Kak Som setuju suami dia kahwin lain, elok suami dia mati apa, cuba suami dia ada lagi, buat kalau berani. Ini hukum membenarkan dia. Pasal apa kamu bantah? Makcik ustaz, suami makcik nak menikah 2 ke 3, aku suka dia. Larang pun dia buat juga. Lagipun hukum tu ada dalam Quran, biarlah dia ustaz. Kalau dia adil, selamat. Kalau dia tak adil, rosak dia di hari kiamat. Nikahlah. Ini hukum. Makcik terima Quran. Alhamdulillah. Makcik dulu kerja apa? Makcik pencin cikgu. Cikgu apa? Geografi, sejarah tu subjek makcik lah. Makcik aja dah dekat budak-budak makcik dulu. Manusia ni berasal daripada beruk. Teori Darwin lah kita. Memang ajar lah kan. Kita manusia dulu pra-purba lah, pra-purba lah, zaman ipolog semua lah.
asal manusia ni beruk lah, jalan bongkok macam beruk, kemudian tegak jadi orang. Tapi dalam Quran kata makcik, manusia ni daripada Adam, bukan pada beruk. Tak tahulah, tapi itu yang makcik belajar dekat maktab pun, itulah dia ajar pun kan. Jadi makcik belajar ajarlah balik pada anak-anak murid makcik. Maknanya makcik dah tak percaya pada Quran yang mengatakan bahawa manusia pertama itu ialah Adam. Hak lain semua terima, tang Adam pula dia sangkut. Engkau dah tolak satu ayat daripada Quran. Saya nak cerita apa? Kita kena terima daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Satu huruf, satu ayat pun tak boleh tolak dalam Quran. Jangan tolak satu ayat. Tolak jadi kau tak percaya pada Allah. Okey, diingat tuan-tuan, kita nak supaya amalan kita ni diterima. Teho puasa baca Quran penat kasut. Puasa ceramah penat. Puasa ceramah penat. Ni pukul 12 ceramah lagi. Pukul 9 ceramah, pukul 12 ceramah, pukul 3 ceramah, malam lagi ceramah. Besok pagi ceramah, tengah hari besok ceramah. Depa bukan jamu air. Tengok-tengok tak ada pahala. Sebab tolak satu ayat dalam Quran. Wallahu a'lam. Jadi bagi tuan-tuan yang nak dapatkan produk yang terbaru, susu ajwa dengan ekstrak kurma ajwa daripada MZ Holding, ya, tuan-tuan boleh dapatkan melalui talian 0195466313. Okey, insya-Allah tuan-tuan beli 5 olive tin yang dah lama ada produk ni, olive tin ni 5 botol ni percuma, produk yang baru yang dikeluarkan. Terima kasih kepada Olive Tin yang membawakan rancangan ini kepada kita semua. InsyaAllah dapatkan susu ajwa dan Olive Tin dari MZ Holding. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.